Tapi kelebihan iPhone pula, mereka ni adalah king of marketing. Satu. Yang kedua, mereka juga adalah king untuk push the industry dan insyaAllah pengeluar-pengeluar lain macam Samsung pun mesti akan ikut punya apa yang Apple buat lah. Halo, selamat datang ke Je Keluan. Saya Degil, saya Rotan. Hari ni saya nak sembang sikit berkenaan dengan Dynamic Island yang diintroduce oleh iPhone 14. Ianya gimmick ke, ianya bagus ke, ianya tak bagus ke dan sebagainya. Mari kita layanlah apa yang Cikgu Luan bakal bimbangkan. Alright. So first things first, berkenaan dengan masalah yang ramai yang tak nampak, which is pengeluar smartphone dia mengalami masalah yang besar when it comes to macam mana kita nak hidekan kita punya notch di atas. So tak silap saya, iPhone punya notch ni dah berlaku sejak daripada iPhone 10 2018 2019. Sama juga dengan Samsung, sama juga dengan Vivo, sama juga dengan pengeluar smartphone dekat luar sana. Sebab zaman orang kata apa, bezel besar itu memang dah berlarutan like 5 tahun 7 tahun ke belakang lah. Tapi now semakin naik tahun, lagi-lagi tahun 2020, pengeluar smartphone dia nak cuba hidekan notch itu. Tetapi dia masih lagi ada kekangan yang kita kena tengok. Contohnya lagi-lagi pada pihak iPhone lah. Sebab dalam tu, dekat atas hujung smartphone tu, dia masih lagi ada kata apa, face scanner tu, apa yang infrared tu semua, untuk kita detect face punya tu kan. Dan benda itu tak boleh nak hide, ataupun kita tak boleh nak kecilkan hardware tu sampai tahap macam kita letak betul-betul hujung. Tak boleh. Memang confirm tak boleh punya. So dengan adanya limitasi macam itu, that's where tak silap saya iPhone, atau bukan iPhone kot yang jadi pioneer, tapi tak silap saya iPhone yang popularize notch yang macam jenis gigi hitam tu. Okay. Mula-mula Samsung dan lain-lain pun kutuk jugalah approach macam tu. Tapi at the end of the day, mereka pun follow juga benda tu. Dan benda itu pun sama juga apa yang berlaku pada iPhone 14. Apabila iPhone cuba nak counter balik kata apa, bezel-less approach ini, tetapi mereka tak mampu. Hence dia terpaksa buat orang kata apa, peel cut out yang lebih kurang macam tu, in which agak terbalik jugalah nak dibandingkan dengan, let's say, ada beberapa smartphone yang hanya boleh buat kata apa, cut out yang sangat kecil. Dia buat kamera macam Samsung S21 saya, dia hanya buat cut out kat tengah, so dia nampak kecil dan less annoying lah senang cakap. Ataupun dia letak kamera punya cut out dekat hujung kiri ataupun hujung kanan, which is for me lagi sedap mata memandang dan lagi functional lah. Sebab dia macam tak ganggu sangat kita punya kata apa, area of kita tekan kat situ. Tapi once iPhone still tak boleh nak break the barrier lah senang cakap. Tapi kelebihan iPhone pula, mereka ni adalah king of marketing. Satu. Yang kedua, mereka juga adalah king untuk push the industry dan insyaAllah pengeluar-pengeluar lain macam Samsung pun mesti akan ikut punya apa yang Apple buat lah. So that's where kita kena sembang berkenaan dengan Dynamic Island. Alright. So pasal nak saya banyak cerita pasal notch. Dan itu adalah orang kata apa, terma yang official untuk when it comes to hardware. So kita nampak benda tu, dalam mata saya nampak benda tu notch. Tapi once iPhone mengenengahkan satu istilah yang lagi gempak, yang lagi trendy, yang lagi mudah untuk sebut, iaitu Dynamic Island. So banyaklah buzzing, orang kata apa, bising-bising, ataupun banyak hashtag, banyak jurnalis yang cover berkenaan dengan Dynamic Island ni. Oh, Dynamic Island is the greatest innovation ever. Dynamic Island is something else. Dynamic Island ni something yang baru, inovatif. Yang sebenarnya bukan sangat lah for me, okay? Alright, ianya functional, betul, saya setuju. Dynamic Island punya approach tidak sama dengan macam mana pengeluar smartphone cover that particular notch. This is where orang kata apa, iPhone ni bijaksana lah senang cakap. Whereas dia tahu benda itu, Dynamic Island itu satu kelemahan sebenarnya. Notch itu adalah kelemahan, tetapi kelebihan Apple adalah dia menggunakan kelemahan tersebut sebagai satu keunikan dalam produk mereka tersebut. So kalau korang faham lah, saya tak sure korang faham ke tak. Tapi korang kena tengok daripada sudut Dynamic Island itu sendiri, ianya masih lagi konsep notch, tetapi konsep notch yang Apple cuba orang kata apa, utilize kelemahan itu dan menjadikan ianya sebagai feature. Dan macam mana dia buat adalah dengan dia mengenengahkan feature-feature macam apa, tiba-tiba kalau apa, Spotify tu kalau kita tekan nanti dia akan ikut the animation ni memang cantik lah senang cakap. Dan satu lagi daripada segi animation dia, interactivity, daripada segi kita tekan dia, kita hold longer press dekat Dynamic Island tu, menyebabkan pengguna rasa macam tak kisah sangatlah dengan limitasi teknologi notch tersebut. Dan kalau you guys tanya saya, Dynamic Island ni sebenarnya satu feature yang tak ada benda pun sebenarnya. Walaupun it is early to tell, saya pun tak pernah lagi pegang Dynamic Island ni semua, tapi so far saya tengok feature-feature yang berkaitan dengan nak cover kelemahan notch itu
bila korang pakai sehari, mungkin korang akan rasa amazed lah. Wow, iPhone boleh cover up macam-macam benda lah secara kreatif hanya menggunakan Dynamic Island. Tapi saya yakin selepas minggu korang guna iPhone tu, mesti korang don't give a shit lah about apa yang not boleh buat untuk you guys. Sebab contohnya macam kalau korang guna daily driver untuk calling ke, untuk WhatsApp, untuk tengok notification, benda-benda macam tu, macam for me is memang very gimmicky dan tak semua orang akan gunakan ataupun tak semua orang akan appreciate. Cuba kita tengok daripada segi always on display pada Android yang dah lama dah diperkenalkan, yang mana saya ingat seawal 2013 Samsung tak silap saya. So always on display ini hanya boleh di-allow untuk OLED display contohnya, dan mula-mula guna kan macam wah, bila kita offkan kita punya phone, kita masih boleh nampak clock dekat situ. But as time goes by, bila saya guna, saya akan ingat benda tu 2 hari saja. Tapi hari ketiga, hari keempat, tahun depan, saya dah macam apa benda feature ni kan, tak membantu apa sangat apa dalam kehidupan aku. Sama juga konsep pada Notch ataupun Dynamic Island ni. Dia sekadar macam bolehlah nak gempakkan orang, bolehlah Apple buat marketing kan, Dynamic Island, orang pun senang sebut, orang pun senang ikut. But at the same time, I think this is going to be one of the most gimmicky feature ever lah dalam phone. Sebab korang kena ingat, ini adalah limitation hardware sekarang, in which sebenarnya saya rasa lah iPhone mesti akan terfikir juga nak buang notch altogether. Contoh terbaik kita tengok pada Samsung, memang dah start buat design bezel-less dengan dia hidekan kamera tu dalam skrin macam yang ada pada Samsung Galaxy Fold 3 dan juga Galaxy Fold 4 kalau korang tengok. Dan for sure Apple akan ikut, tapi Apple hanya akan ikut kalau dia rasa benda itu stable dan sesuai. Dan macam saya cakap, dia akan mesti punya menggunakan konsep yang sama. Dia akan introduce terma yang lagi mesra orang umum, so that diorang pun senang nak buat marketing dan semua orang pun senang nak follow. Tak macam pengeluar lain menggunakan istilah notchless, in-display LCD. So benda tu agak susah untuk kita follow. Tapi once saya predict Apple mungkin akan gunakan terma yang lagi umum dan senang untuk disebut. Hence dia akan dapat the same impact macam Dynamic Island lah for me kan. Dia sama juga dengan kata apa, phone, Nothing Phone tu lah kan. Ramai juga orang minta saya komentar berkenaan dengan Nothing Phone. Nothing Phone ni kan, bila kita terbalikkan phone kan, ada lighting tu semua kan. So mungkin korang akan excited untuk gunakan lighting tu dan letak korang punya phone tu kan. Let's say lah ni ROG Phone 6, so saya letak phone sepatutnya atas meja lebih kurang macam ni, tapi Nothing Phone tu ada light, so kita akan letak kita punya phone lebih kurang macam ni lah kan. So nampak lah lighting tu pancar-pancar dekat sini. Tapi benda tu akan survive at least 2-3 hari sahaja maksimum. Kemudian korang macam pergi mampus lah, aku nak letak phone aku kembali lebih kurang macam ni. Ini table lebih kurang macam ni. Tapi itu sekadar pendapat saya. So saya nak tanya you guys juga, adakah you guys yang mungkin dah start beli iPhone 14, adakah you guys rasa Dynamic Island ni is the best feature dalam iPhone, ataupun korang just boleh ceritakan lah mungkin dia kurang kat sini, tapi saya nak tahu dia kurang tu apa dan apa kelebihan dia. Korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah lah. Itu saja daripada saya. Apa lagi you guys tak tahu berkenaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Sampai again. Saya Tan.